Okay. So hari ni what we are going to do is we are going to discuss state trials compilations. Kita nak jawab soalan section B, especially the questions regarding to decision making. Soalan-soalan yang kena buat keputusan tu, yang awak kena kena nilai apa karakteristik yang dia bagi dan kita kena buat keputusan tu. Itu kita panggil sebagai section B. So saya dah bagi soft copy ni dalam grup Telegram, grup WhatsApp kelas kita. So kita akan start terus lah. Okay. Okay. Now, so untuk soalan page start dengan page yang pertama ni, ini kita dah buat dah itu. Ini soalan Kelantan. Boleh. Ya? Okay, kita dah buat dah soalan Kelantan ni. Yang bawah ni pun kita dah buat juga. So sekarang kita nak pergi pada soalan seterusnya, soalan trial KYS. KYS ni College Yayasan Saad kat Melaka. Okay. Section B, question 9. Kita tak nak tengok soalan atas tu, kita nak fokus pada soalan decision making ni. Ni. Okay, boleh buka lah page tu. Soalan gambar ni. Okay, now. Diagram 10.1 shows a man standing in front of a curved mirror with his image shown in the mirror. Okay now, apa saya nak buat adalah saya nak buat keluarkan kertas kajang dengan pensel dengan pembaris lah. Kita akan cuba jawab sama-sama. So, untuk soalan B, curved mirror are always used as security mirror in shops to watch out for shoplifter. Kalau shoplifter tu tak sure, boleh tanyalah dekat pemeriksa awak, pengawas pemeriksaan waktu SPM nanti. Jangan nak mandai-mandai translate sendiri. Kalau tak sure, tanya. Shoplifter tu pencuri lah dalam kes ni. Oh, KYS tak ada bahasa Melayu . You are required to investigate the characteristics of curved mirror as shown in table 1. Ni. Curved mirror. Untuk watch out for shoplifter yang cermin yang ada kat kedai-kedai ni. So kita ada berapa karakteristik? Kita ada berapa aspek? Kita ada 1, 2, 3, 4. We have 4 aspects. So bila kata ada 10 markah, maknanya kita nak ada 10 point. Macam saya dah bagi tahu, ini adalah soalan decision making. When we are talking about decision making, we have 4 aspects. Bila aspects, kita ada characteristics, kita ada explanation. 4 kali 2 dapat 8 markah. The 9th mark will be your choice. And your 10th mark will be your justification of your choice. Okay. So, macam mana cara nak jawab dia? Kita try tengok. So, cara jawab dia macam ni. Kita akan buat jawab dalam bentuk table lah. Jangan jawab dalam bentuk essay. Tolonglah jangan. Okay, so nak jawab tu, pastikan tulis nombor soalan dia 9B. Okay, 9B dia suruh buat dalam bentuk table. So, kita akan buat dalam bentuk table. Kita akan buat dalam 3 kolom. Kita akan buat dalam 3 kolom. 1. Kita buat sama-sama . Saya tak nampak kelas awak ni, so tak apa, saya anggap kita buat sama-sama . Okay. Okay, now. The first one is your aspect. Kita ada aspect. Karakteristik. Explanation. Okay, selesai kat situ. Baru tulis tajuk dia. Okay. Next, apa kita akan buat adalah kita tulis aspek dia. Aspek pertama adalah type of curved mirror. Type of curved mirror. Curved mirror. Yang seterusnya size of curved mirror. Size of curved mirror. Okay. The third one is position of the curved mirror. Position of the curved mirror, and last one is the characteristic of coated material. Coated material. Okay, coated material dia. Okay, characteristics. Kita nak pakai convex ke kita nak pakai concave? So kalau kita tengok balik secara umumnya, kalau kita pakailah kata convex mirror, saya dah buat dah. Ni kita dah pernah belajar dah dulu. When we talk about convex mirror, katakanlah image awak ada kat sini. Dia akan pantul kat sini. Dan dia akan turun ke bawah ni. Lepas tu dia akan turun macam ni. Dan dia akan pantul ke sana. Okay, now. So apa yang akan jadi kepada kita punya image ni? Image yang terhasil ataupun the image form will become
Larger betul, tak ada masalah larger. Tapi masalahnya image yang terbentuk tu adalah upside down. So untuk curve mirror, untuk mirror yang kita nak letak dekat cermin macam dekat kedai ke apa semua ni, kita tak nak image yang terhasil tu adalah upside down. Kita tak nak ada terbalik. So bila tak nak terbalik, apakah jenis mirror yang memang confirm akan dapat upright? Yang confirm akan dapat upright adalah convex lens. Convex mirror. Convex mirror dia akan dapat upright image. So bila kita cerita pasal ni, awak ambil point yang awak tahu, kita terus kita eliminate benda yang salah tadi. So concave ni semua confirm salah. Okay, concave ni semua confirm salah. Ya. Okay, next yang seterusnya. Kita nak convex. So tulis itu jawapan kita nak convex. Convex mirror. Why convex mirror? To produce upright image. Upright image. Itu kita panggil sebagai convex mirror. Kalau pakai concave dia boleh terhasil inverted image ataupun upside down. Next, size of curved mirror. Apa ni size of curved mirror ni? Sama juga dengan lens. Lens kadang-kadang dia bagi tu pasal diameter of lens. When we are talking about size of mirror ataupun diameter of lens, kalau lah kata kita cerita pasal ni mirror, katakanlah kita kata mirror satu, this is the second mirror. Beza antara mirror kecil dengan mirror besar ni adalah amount of light yang boleh masuk dalam mirror tu. So bila amount of light tu banyak, maksudnya apa? Kalau bila kita cerita pasal mirror ni, it can covers a larger space yang dia boleh cover. Maknanya kita boleh nampak satu space yang lebih besar berbanding dengan small. So apa yang kita akan buat? Kita akan eliminate bahagian small ni. So tengah tu lah jawapan dia. So kita akan dapat sini, terdapat jawapan dah. Kita akan cakap, kita nak sini large. So apa lagi? High, strong reflector. Strong reflector. Okay, dah dapat jawapan dah. So, kenapa kita nak large mirror? To cover larger space. Kalau kita nak tengok dekat kawasan yang lebih luas, lebih banyak, lebih luas kawasan kita nak tengok. Position high. Kenapa high? Kita nak high to avoid obstacle. Kan? Ada faedah lah pakai convex mirror, lepas tu besar pula tu, lepas tu letak belakang kotak. Apa faedah So kita nak letak kawasan yang tinggi. Kawasan tinggi maknanya nak avoid obstacle. Coated material, strong reflector. Strong reflector, apa beza antara strong reflector dengan weak reflector? Weak reflector contohnya, contohnya katakanlah kalau kita kata dekat kelas awak contohnya whiteboard awak lah, whiteboard. Katakanlah sebelah kiri awak ada whiteboard, sebelah kanan tu ada cermin. Cermin is a stronger reflector compared to whiteboard. Whiteboard tu reflector juga, dia boleh reflect juga light. Beza antara strong reflector dengan weak reflector tu adalah image yang terhasil untuk strong reflector will be brighter ataupun will be clearer. So, tulis kat situ, image formed will be brighter. Tak sure brighter ke clearer? Tulis dua-dua. Image formed will be clearer. Macam tu, will be. Nak tulis banyak boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Masalahnya kalau awak contradict. Jangan kontra jawapan awak tu. Jangan tiba-tiba kat sini, brighter, tiba-tiba bawah ada dimmer contohnya. So, semua tu salah. Okay, baru dapat markah yang ke-8. Markah yang ke-9 adalah your choice. So, kita tengok apa yang kita pilih tadi. Yang tinggal tadi hanyalah S. So, tulis kat situ, I choose S. I choose S. Kenapa awak choose S? Itu markah ke-9. Markah ke-10 is your justification. Because yang pertama, convex mirror. Convex mirror. Yang kedua, large mirror. Yang ketiga, positioned at high place. Position at high place. Yang keempat,
Coated material is a strong reflector. Strong reflector. Jadi markah awak akan dapat kat mana? Markah awak akan dapat markah pertama sini, markah kedua sini, markah ketiga sini, markah keempat sini, markah kelima sini, markah keenam sini, markah ketujuh sini. So kalau awak ada dua jawapan, contohnya jawapan kat sini untuk markah ke-8 ni, dua-dua betul-betul. So pemeriksa akan bagi awak satu je markah. Dia akan jadi markah ke-8 dan dia akan tanda satu lagi tapi dia tulis kat situ GV. Ni pemeriksa je lah. Pemeriksa awak akan tulis GV. GV tu maksudnya given. Given is your mark is given, already given for mark 8. Dah kita dah bagi dah untuk markah yang ke-8. And your ninth mark is your choice of your choice, ninth mark. Your justification is your 10th mark, markah yang ke-10. Dapatlah 10 markah kat situ, full mark. Alamak, dapat full mark. Okay, next, yang seterusnya. Saya teruskan So kalau boleh saya teruskan Okay, next. Kita pergi pada okay, bagus. Kita pergi pada soalan trial Kedah. Trial Kedah 2021. Kita berminat nak tengok yang ni. Kita berminat nak tengok bahagian ini, bahagian soalan decision making. Decision making, cerita pasal astronomical telescope. Astronomical telescope. So, sama juga bila soalan essay, saya bagi tahu banyak kali dah. Bila soalan essay yang pertama, you have to write down the question number. So, kita ada soalan ni, soalan nombor 9, question number 9. Number 9 apa? Number 9B. Lepas tu, buat table. Jangan malas, buat table. Jangan buat essay, buat table. So, kita ada aspect. Kita ada karakteristik. Okay. And next we have our explanation. Explanation. So, kita akan turunkan kat bawah. Kita akan buat dia punya line dia. Okay. Line dia. Selesai. Okay. Next. Apa benda kita nak buat ni? Aspek kita ada berapa? Kita ada 4 aspek. Mana aspek kita? This is our aspect. Focal length compared to focal length of objective lens compared to focal length of eyepiece. Ni bila cerita pasal teleskop, bila cerita pasal mikroskop, benda ni memang nak tak nak kena hafal lah. Awak tengok dalam buku teks, you need to look at your textbook, and kita punya karakteristik yang tersendiri untuk apa nama ni? Untuk teleskop dengan mikroskop. Magnification of image, distance between objective lens, diameter of objective lens. Okay, now. So, kita kena faham dulu cerita tentang teleskop. When we talk about telescope, kita ada dua lens. We have two lenses. Dua lens yang convex lens. Yang kat depan ni, ini tempat cahaya masuk ni, yang kat depan ni kita panggil sebagai objective lens. FO tu maknanya focal length untuk objective lens lah. Ini kita panggil sebagai objective lens. And this one is called eyepiece. Eyepiece tu maknanya mata awak, nanti awak akan tengok sini lah. Eyepiece. Setiap lens dia akan ada dia punya focal length. Each lens will have its own focal length. So ceritanya sekarang ni, focal length untuk objective lens, kalau cerita pasal teleskop, focal length untuk objective lens must be larger than focal length untuk eyepiece. Tu yang pertama. Yang kedua, antara benda yang awak kena tahulah jarak daripada focal objective lens sampai ke eyepiece. The distance between focal length to the eyepiece, jarak dia wajib sama dengan FO tambah FE. Maknanya kalau FO awak ni katakanlah 3 cm, yang ni sama dengan 2 cm, so jarak sini kena 5 cm. Apa kesan dia? Kesan dia adalah awak akan dapati nanti dia punya focal length tu akan bertindan. Maknanya awak akan dapat kat sinilah awak punya objective lens punya focal point, dan kat sini jugalah awak punya eyepiece punya focal point. Dia akan duduk sini sikit macam tu. Macam tu. Okey. Yang pertama benda awak kena ingat, yang pertama bila cerita pasal teleskop, focal length untuk objective lens must be longer than focal length untuk eyepiece yang ni. Yang ni mesti lagi panjang daripada yang ni. Secondly, the distance between the lenses must be the sum of the two focal length. The focal length tadi tu. Okay. So,
Kita tengok soalan ni. So bila kita cerita pasal teleskop, yang pertama kita ambil benda kita tahu dulu. Kita ambil benda kita tahu dulu. So bila kita cerita pasal teleskop ke mikroskop ke, yang pertama kalau saya nak akan tengok macam contoh yang ni saya tak sure katakan, saya akan pergi pada magnification. Benda-benda ni semuanya kita nak magnify kan dia. Bila kita nak magnify, your magnification factor must be larger than 1. Kalau equals to 1, maknanya dia sama size. Kalau smaller than 1, maksudnya dia akan jadi makin kecil. So kita nak larger than 1. Bila larger than 1, mana jawapan larger than 1? Larger than 1 ke atas bahagian P dengan R sahaja. Selain daripada tu, kita buang. Selain daripada tu, kita buang. Tak payah nak tengok satu-satu dah. Ni. Selesai kat situ. Next. Apa lagi kita ada? Kita ada bigger. Okay. Diameter of objective lens. Okay, macam saya cakap tadi. Bila kita cerita pasal diameter of objective lens, diameter of mirror, diameter tu maksudnya size dia. Bila benda tu lagi besar, lagi banyak cahaya boleh masuk. Bila lagi banyak cahaya boleh masuk, benda tu akan jadi, ataupun image tu akan jadi lebih terang. Lebih terang tu maksudnya dia akan jadi lebih clear gambar tu, lebih terang. So maknanya bila kita ambil diameter yang lebih besar, supaya banyak cahaya boleh masuk, supaya image yang terhasil tu akan jadi lebih terang, ataupun lebih jelas. So kita nak bigger. So bigger. Oh, tak ada tolak dah. Distance between objective lens and eyepiece. Macam saya cakap tadi ni. Sini ni. Dia mesti summation of focal length of objective campur dengan eyepiece. So, sama juga. Tak boleh buat apa dah. Cumanya dekat bahagian ni. Focal length objective lens compared to focal length of eyepiece. Saya kata tadi, objektif mesti lagi besar dan panjang daripada eyepiece. So, jawapannya adalah P. So dah buat semua tu, barulah kita masukkan dia. So yang pertama, kita nak cerita pasal focal length. Ni saya tulis secara ringkas lah. Dalam exam awak kena tulis penuh. Sebab kita masa pun suntuk kan. So saya tulis macam ni je. Focal length of objective lens versus focal length of eyepiece. Secondly, magnification M. Thirdly is the distance D. And lastly is our diameter of lens. So tulis balik. So yang ni kita nak FO is larger than FE. Yang ni kita nak greater than 1. Yang ni kita nak FO plus FE plus FE. Diameter kita nak large. Bigger ataupun large lah. Dia tulis bigger, kita tulis bigger. Okay. Kenapa kita nak FO lagi besar dari FE? Cerita pendek dia. Kalau cerita panjang kan kita nak cerita pasal lens je, tak habis belakang. So, benda ni sepatutnya awak dah tahu dan boleh baca dalam buku teks. Cerita pendek dia, kenapa nak FO sama dengan FE? To produce, sebab kita antara reasonnya, to produce real image. Kita nak produce real image. Magnification more than 1. Magnification more than 1 sebab apa? To produce magnification tadi, larger image. Okay. Now, kenapa kita nak FO sama dengan FE? Sama juga macam kalau contohnya, dekat kelas awak projektor tu kita ada tempat yang kita boleh pusing-pusing tu kan, nak bagi nampak, nak bagi kabur, nak bagi terang tu kan. So bila kata nak bagi kabur, nak bagi terang tu, apa yang kita buat tu adalah kita adjust dia punya focal length untuk, kita adjust dia punya focal length lah. So bila kita adjust focal length dia untuk teleskop, susunan focal length ataupun arrangement of focal length tu berada di tengah-tengah ni untuk menghasilkan image yang sharp, gambar yang tajam, bukan gambar yang blurry. So, to produce sharp image. To produce sharp image. Next, diameter. Kita nak besar tadi sebab apa? Bila kata diameter besar bukan sebab nak menghasilkan image yang sharp. Bila kata diameter besar untuk menghasilkan image yang terang. To produce brighter image. Sebab kenapa terang? Sebab banyak light boleh masuk. To produce brighter image. Okay, to produce brighter image. So, ramai waktu trial kita pun ada yang tulis kita nak diameter besar contohnya. Kenapa nak diameter besar? To produce sharper image. Salah lah. Diameter besar tu maksudnya cahaya boleh masuk dengan banyak. Bila cahaya boleh masuk dengan banyak, image yang terhasil tu akan jadi terang.
Kalau kita gunakan lens yang kecil, apa yang akan jadi adalah tak banyak cahaya boleh masuk, image yang terhasil tu adalah malap. Dia akan jadi macam tak nampak sangat. Dia bukan kabur, bukannya blurry. Dia nampak sharp tapi dia tak terang. Dia kabur, dia tak terang lah, senang cakap, dia tak terang. Dia malap lah sebenarnya dia malap. Okay. Your 9th mark is your choice. Tulis choice. Choice awak apa dia? I choose. Kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu Kita pilih mana tadi? I choose P. Because tulis balik. F0 is larger than Fe. Number 2, magnification is greater than 1. Number 3, apa dia? F0 plus Fe is equal to D, distance dia tadi. Number 4, bigger diameter. Sama juga macam tadi. Markah pertama, markah kedua, markah ketiga, markah keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada juga student dia tak tulis choice ni tadi, terlupa. So bila terlupa tak boleh buat apa lah, tak dapatlah markah ke-9 tu. Okay. Now, macam mana kalau explanation nak buat lebih? Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Bila kata boleh tu maknanya buatlah banyak-banyak, yang penting jangan kontra. Next, soalan seterusnya. Macam mana pula kalau, contoh kita buat contoh je. Kalau kita ada lebih daripada satu, macam contoh, satu explanation boleh pakai untuk lebih daripada satu karakteristik. Satu explanation boleh pakai lebih daripada satu karakteristik. Contoh. Ini kita punya aspek tadi, karakteristik, explanation. Contoh karakteristik dia A, B, tak nak A lah. J, K, L, M. Tak ada tulis ayat panjang, contoh lah, contoh. JKLM. Dan explanation awak, contohnya explanation awak adalah contohnya untuk J itu explanation dia A. Contoh. Explanation tak nak J. Alpha, contoh alpha. Maknanya awak punya explanation alpha ni untuk J. Tapi bila kita tengok untuk M, explanation alpha tu boleh pakai juga tu, macam sesuai untuk M juga. So apa kita nak buat? So apa awak boleh buat adalah awak tulis je kat situ alpha satu lagi. Rasa tak selamat, awak tambah dengan explanation lain, tak ada masalah. Sebab ada kemungkinan yang satu explanation boleh digunakan untuk lebih daripada satu karakteristik. Cuma bila kata boleh pakai lebih daripada satu karakteristik, jawapan untuk explanation tu tak boleh dikongsi. Tak boleh kongsi tu maksudnya apa? Awak cakap, okey, yang ni untuk ni. Lepas tu awak cakap, oh ni pun sama juga untuk ni. So apa buat? Awak padam je satu. Awak cakap, alah, yang ni untuk ni boleh, yang ni untuk ni boleh. So dia tak boleh kongsi. Bila tak boleh kongsi, dia akan melekat dekat satu je lah. Once dah melekat, dia tak boleh pakai untuk siapa lagi dah. So kalau rasa ada lebih daripada satu explanation boleh pakai untuk lebih daripada satu karakteristik, tulis je satu lagi, tak ada masalah. Tulis, tak ada masalah. Rasa macam takut, betul ke jawapannya ni? Awak tambah je lah lagi explanation lain. Tak ada masalah. Okay? Harapnya jelas kat situ. Selesai. Dapat 10 markah. Hoi, senang 10 markah ni. Jangan risau. 10 markah je. Okay, next. Kita nak buat ni pula. Ni. Tadi ni soalan-soalan yang apa kita panggil? Soalan-soalan apa nama ni? Kita panggil Allah Akbar. Numerical. Kualitatif. Soalan kualitatif. Kualitatif tu maksudnya benda-benda yang objektif. Benda-benda yang lagi besar, lagi kecil, panjang, pendek dan sebagainya. Sekarang ni macam mana kalau soalan-soalan yang keluar tu, dia keluarkan nombor-nombor pula. Macam mana cara nak menjawab dia? Okey, saya tunjuk kat awak. Macam mana cara nak jawab dia? Okey, tengok soalan ni. Ni soalan mana ni? Soalan daripada Kedah tadi tu lah. Soalan nombor 10 soalan nombor 10. Tadi soalan nombor 9. Okay, now. Diagram 10.2 shows an electric kettle used to boil water. Okay. Bila kata electric kettle used to boil water ni kena hati-hati. Sebab nanti dia akan tanya pasal heating element dan juga wire. So awak kena hati-hati tengok kita tengah cerita pasal heating element ke tengah cerita pasal wire. Sebab karakteristik dia berbeza. So kena hati-hati. Now. Table 4 shows the specifications of 4 wires of the same diameter. Dia bagi tahu dah same diameter. That can be used as heating element of the electric kettle. Meaning, we are talking about the heating element. Bukan cerita pasal wire. We are talking about heating element. Bukan cerita pasal wire. Okay? Sekejap
Okay, now, okay. So, kita nak cerita pasal heating element, bukan cerita pasal wire. So, sama juga, dia suruh buat pilihan. Bila buat pilihan, kesilapan yang pelajar ada buat, begitu berkata ramai tak ramai lah, tapi lebih daripada seorang lah yang buat. Biasa kesilapan dia apa? Dia cerita satu-satu. Type J ni dia cerita lah satu-satu, type K dia cerita satu-satu, sampailah M dia cerita satu-satu. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Dia tak perlu lama pun nak buat nak dapat 10 markah ni. Dia sekejap je. Okay, now. Macam saya cakap tadi, belum lagi. Dia bagi type dia JKLMNM, dia suruh pilih density, melting point, oxidation rate, resistivity. Okay, you are required to determine the most suitable wire and explain the suitability based on the following aspects. Give reasons for your choice. Macam kita cakap tadi, 10 markah tu nak tak nak kita kena buat table. Soalan nombor 10, 10 apa? 10D. Tulis kat kertas kajang tu, pemeriksa awak tak tahu jawab soalan mana kalau awak tak tulis. Sama juga buat apa nama table. Buat sama-sama, jom. Kita buat table. Aspect, characteristic, explanation. 3 tu. Lepas tu buatlah dia punya line dia. Pakai pembaris, jangan buat pakai IC. IC pendek. So pakailah ni. Oh, by the way, untuk exam Mamali awak tolong beli pembaris pembaris panjang 30 cm tu. Jangan pakai pembaris pendek, nak buat graf macam mana. Pembaris panjang. Panjang minimum 30 cm. Okay, so what's our aspect? Density. Yang pertama, tulis itu density. Okay. Yang kedua, melting point. Melting point. The third one is oxidation rate. And finally, we have resistivity. Okay. Now, awak kena faham setiap term yang kita pakai dalam subjek fizik ni. Term tu macam kononnya density, oxidation rate lah apa. Benda-benda tu dia maksud dia simple sebenarnya, tapi dia gunakan ayat-ayat yang macam tu lah. Konon-kononnya tak nak bagi faham lah konon-kononnya. Dalam fizik ni bila kata density je kita nak cerita pasal lighter ataupun heavier. Nak cerita pasal lighter atau heavier, itu cerita pasal density. Low density lighter, high density heavier. Nak cerita pasal tu. Oxidation rate ni apa benda? Oxidation rate ni dia punya rusting rate je sebenarnya. Rate of rusting, kadar pengaratan. Okay? Now, bila ada nombor, bila nilai itu adalah satu nilai yang continuous. Continuous tu maksudnya apa? Nilai dia boleh jadi antara kosong hingga infinity. Benda yang continuous. Bila benda tu continuous, kita tak akan ambil nilai-nilai yang ada kat dalam ni. Maksudnya awak takkan cakap awak nak specific density 6500. Kita tak nak macam tu. Bila masa kita nak pakai nilai yang ada kat sini, bila nilai tu nilai spesifik. Contoh, kalau nilai tu adalah cerita pasal nilai of fuse. Fuse punya current yang boleh masuk. Current yang boleh lalu dekat fuse tu, itu spesifik. Contoh apa lagi? Contoh bila kita cerita tentang transformer. Berapa nilai dekat input, berapa nilai dekat output coil. Benda tu spesifik. Sebab dia akan bagi kat soalan. Katakanlah input nak masuk 240 volt, nak keluar 12 volt. So benda tu spesifik. Input berapa, output berapa. Benda-benda spesifik macam tu baru tulis. Tapi kalau benda yang continuous, benda yang daripada nilai kosong sampai nilai infinity, macam contoh density. Density ada density kosong 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.6, 4.7, 8,895,000 contohnya. Benda yang continuous macam tu kita tak akan ambil nilai ni. Yang kita nak kalau benda continuous macam tu, kita nak dia punya kualitatif. Besar, kecil, panjang, pendek. Kita nak macam tu. Okay, now. Bila kita cerita pasal density. Density kita nak high ke nak low? Oh, saya kat sini payah nak jawab kan. Kita nak, bagus Fatih. Kita nak low density. Kenapa nak low density? Sebab kita nak benda tu ringan. So tulis kat situ low density. Low density saya tulis Low density. Kenapa nak low density? Lighter, itu cerita dia. Lighter. Rasa macam tak confident. Easy to carry. Dan sebagainya. Tulis, tak ada masalah. Okay. Jangan awak spesifik, awak cari mana satu yang paling kecil, 2,500 ni contohnya.
Awak tulis kat situ density nak 2500 kg per meter cube. Jangan macam tu. Kenapa jangan macam tu? Sebab bila kita pergi kedai, kita takkanlah nak cari spesifik. Saya nak benda ni spesifik, dia punya density dia 2500 kg per meter cube. Kita tak nak macam tu. Yang kita nak adalah low density. Kita nak benda yang ringan. Cerita pasal fuse, cerita pasal apa nama tadi, transformer tadi tu, kalau kita bagi nilai spesifik memang akan boleh dapat. Contohnya nak fuse 13 ampere. Pergi kedai memang dapatlah fuse 13 ampere. Sebab kalau awak cakap nak fuse besar, it doesn't mean anything. Besar tu. Fuse dia perlu spesifik. Transformer perlu spesifik. Tapi kalau nombor yang continuous macam ni, kita ambil dia punya kualitatif sahaja. Same goes with melting point. Kita tak nak pergi kedai cakap saya nak cari benda yang melting point 7500 degree Celsius. Tak ada. Kita nak melting point kita sama ada tinggi ataupun rendah. Okey, dalam kes ni nak high ke nak low melting point? Nak high ke nak low? Kita nak high melting point. Bagus. Kita nak high melting point. Kenapa nak high melting point? Tak mudah cair. Tak mudah cair. Okey, kalau tak tahu lah bahasa Inggeris, tak sure bahasa Inggeris apa, tulis tak mudah cair. Jangan tinggal kosong. Tinggal kosong, confirm tak dapat markah. Tulis dalam bahasa Melayu macam ni, dapat markah insyaAllah. Ada kemungkinan lah dapat markah. Bahasa Inggeris apa? Not easy to melt. Jangan tinggal kosong. Kalau rasa keluar idea tu bahasa Melayu, tulis bahasa Melayu. Untuk fizik boleh, tak ada masalah. Kalau keluar idea bahasa Melayu, tulis je. Sebab saya takut nanti bila awak kata keluar idea bahasa Melayu, awak nak translate macam ambil masa yang panjang, atau awak tinggal dulu lah cakap, nanti nak akan kembali lagi, memang tak akan kembali lagi lah. Lepas tu terus tak dapat markah. Tulis je terus. Oxidation rate. Oxidation rate ni adalah cerita tentang kadar pengaratan. Kita nak dia cepat karat ke lambat karat? Lambat. Lambat karat meaning rate of rusting kena low rate of rusting ataupun low oxidation rate. Mana lambat karat lah. Maknanya tulis kat situ. Not easy to rust. Tak mudah karat. Okey, resistivity. Resistivity ni kita kata macam the higher the resistivity, kalau resistance tinggi maknanya dia cepatlah jadi panas. Kita nak benda ni cepat panas ke lambat panas? Nak cepat panas ke lambat panas? Kita nak dia cepat panas. Cepat panas maknanya resistance nak tinggi ke rendah? Resistance nak tinggi ke rendah? Tinggi. Kita nak tinggi. Sebab tu saya kata kena hati-hati. Sebab bila kita kata pasal heating element, betul kita nak tinggi. Tapi kalau kita cerita pasal connecting wire, kita nak rendah pula dia punya resistance. Kita tak nak heat tu berlaku kat sini. So dalam kes ni kita faham, kita cerita pasal heating element. So kita nak high resistance, maknanya high resistivity. Kita nak high. Kenapa nak high? So kita akan tulis kat situ. Produce higher heat. High amount of heat. High amount of heat, betul. High amount of heat boleh. Okay, so kalau dia high resistivity tinggi, dia cepat panas. So kita akan tulis itu can be heated in a short amount of time. Amount of time. Okay, tulis je, tak ada masalah. Okey, kenapa kena baca soalan? Sebab katakanlah kalau dalam soalan ni dia kata you are required to determine the most suitable wire to boil the water in a short amount of time. Contoh kat soalan tu, dia dah bagi tahu dah to boil water in short amount of time. Bila dia dah bagi tahu dalam soalan, awak tak boleh tulis balik dalam jawapan. Maknanya bahagian ni akan jadi salah lah nanti. Dia tak kontra, dia akan jadi salah. Maknanya dia tak akan terima lah jawapan ni. Mana kena ada jawapan lain. Jangan awak repeat balik soalan dalam jawapan awak. Okay, next. Markah ke-9 kita adalah our choice. So dalam kes ni, ni dia agak tricky sikit. Tak macam tadi boleh main eliminate macam tu je. Sekarang bila kita main dengan banyak value ni, dia tricky sikit. So apa kita akan buat? Kita akan cari qualitative value yang confirm kita tahu. Apa dia? Contohnya dalam kes ni, oxidation rate. Kita nak high oxidation rate ke low oxidation rate? Kita nak tadi low oxidation rate. So yang high oxidation rate tu semua kita buang. Selesai. Next. Resistivity. Resistivity kita nak high ke nak low tadi? Resistivity tadi nak high ke nak low? High ke nak low? High. Kita nak high. Bagus. Bila kata kita nak high, awak tak boleh nak main potong je macam ni.
Sebab apa? Sebab kita sekarang tengah main dengan value yang continuous. Sebab ada juga jawapan nanti, tak semestinya this is the highest, tapi itu jawapan dia. Contohnya, ni 8/0 ni, highest, tapi bukan tu jawapan dia. So, bila dapat nombor yang continuous macam ni, apa kita kena buat? Kita kena buat ranking. Ranking macam mana? Contoh, untuk resistivity, yang ni kita nak, yang ni kita tak nak. Contoh. Okay, next. Pergi pada melting point. Melting point kita nak high tadi. Bila nak high, yang ni high, tapi yang ni higher. So, yang ni menang. Bila nak density, kita nak apa? Kita nak low density. Yang ni high, yang ni lower. So, kita nak yang bawah ni. Kita tak nak yang atas ni. So, jawapan apa yang tinggal kat situ? Yang banyak tanda tik kat situ. Jawapan mana yang banyak tanda tik? Banyak tanda tik. L ke M? M. M, bagus. So, L tu kita buang. Maknanya kita ambil yang paling banyak yang kena dengan karakteristik yang kita nak. Dia tak semestinya semua tu kita dapat. Kita ambil yang mana paling banyak karakteristik yang kita nak. Okay, so kita akan ambil M. So, kat situ, tulis kat situ, I choose M. Ni, yang ni tolong hati-hati yang ni, saya nak tunjuk ni. Justification awak ni. Okay, I choose M. Why did you choose M? Because, sebab, kenapa kita ambil M? Sebab, kesilapan pelajar. Dia akan cakap macam ni, contoh. Density, dia akan cerita lah, okay, M has the lowest density. Fine, tak ada masalah. Melting point, M has the highest melting point. Okay, tak ada masalah. Oxidation rate, low oxidation rate, itu lagi tak ada masalah lah. Resistivity, tiba-tiba dia buat ranking pula. Okay, because it has the fourth lowest resistivity. Jangan buat macam tu. Dalam awak punya explanation, awak punya justification, kita tak nak dah ranking dia. Dia adalah kedua paling panas, dia adalah ketiga paling tinggi resistance. Kita tak nak benda tu. Bila kita nak justify, kita akan justify ikut karakteristik yang kita nak ni tadi. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama, the first one is, you have because it has low density. Yang kedua, high melting point. Tak perlu bagi tahu dia second highest ke third highest, tak payah. High melting point. Melting point. Yang ketiga, low oxidation rate. And lastly, because it has high resistivity. Tu cerita dia. Tu cerita dia. Now, so itulah cara untuk kita nak jawab soalan ni. Dia analogi dia senang macam contoh katakanlah mak awak suruh awak pergi Tesco beli Tupperware. Dia nak 3 karakteristik. Tupperware tu kena besar, Tupperware tu kena tahan panas, Tupperware tu ada penutup. So bila awak pergi kat Tesco, awak tengok ada 2 Tupperware yang contohnya awak dah ambil karakteristik, okey, dua-dua ada penutup. Satu tu boleh tahan temperature 200 degree Celsius, satu tu adalah 150 degree Celsius, satu lagi dia tahan cair. So bila awak balik, awak nak justify macam mana kat mak awak? Takkan awak nak cakap kat mak awak, kenapa awak ambil Tupperware B ni? Oh, ambil Tupperware ni sebab dia ada penutup. Okey, fine, tak ada masalah. Lepas tu, sebab dia boleh menampung temperature sebanyak 200 degree Celsius. Tak perlu bagi tahu benda-benda macam tu. Sekadar perlu bagi tahu dia boleh menampung high temperature, macam tu je. Justification kita macam tu je, berdasarkan kita punya karakteristik yang kita nak, bukan value yang kita dapat. Okay? So jangan awak bagi tahu kat situ because it has the second highest resistivity ataupun lowest resistivity dan sebagainya. Kita tulis balik apa kita nak. Sebab even though this is the lowest resistivity, tapi still resistivity dia masih tinggi lagi compared to bahan-bahan lain. Okay? Okay. Selesai kat bahagian itu. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Okay, next. Ni kita dah buat dah rasa ni. Soalan Terengganu Terengganu. Kita dah buat dah rasa ni. Belum lagi. Okay, tak apa. Okay. Soalan Terengganu. Kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu. Okay, soalan Terengganu. Soalan AC juga. Kita nak ambil ni. Soalan number 9D. Tulis kat situ. Pemilik awak tak tahu awak jawab soalan mana. 9D. Sama juga. You have to write down the aspect, your characteristic, and your explanation. Aspect, characteristic, and explanation. Buat table elok-elok sikit. Macam tu. Okay.
So kita baca soalan. Okey, baca soalan. Diagram 9.2 shows the arrangement of apparatus determined to determine the specific heat capacity of aluminium block. Ini eksperimen yang awak pernah buat dulu ni. Nak cari specific heat capacity of the aluminium block. Kita ada aluminium block, kita ada wrapper, kita balut aluminium block tu, kita ada hole kat sini, kita ada bekas untuk letak termometer. Ini adalah lubang untuk letak kita punya heater. Ini awak punya power supply. Table 9.1 shows the materials that are able to be used in the arrangement of the apparatus. You are assigned to investigate materials shown in table 9.1. Okey, ini cerita dia. Benda yang nak tengok, kita ada 4 aspek. Wrapper, liner, liquid in hole and the power of immersion heater. The power of immersion heater. Mana liner? Pelapik. Oh ni, pelapik. Liner ni, pelapik. Pelapik, tak nak bagi kena meja tu. Okay, so kita ada apa? Kita ada wrapper. Wrapper. Apa lagi? Liner. Lagi. Liquid in hole. Another one is power of immersion heater. Power of immersion heater. Okay, power of immersion heater. Okay, kita buat table macam ni. Okay, okay, wrapper. Wrap. Kita ada apa? Kita ada tissue paper dengan aluminium foil. Maknanya dalam kes ini bagi dua pilihan je. Kita nak pakai tissue paper ke aluminium foil? Okay, now. Apa faedahnya wrapper ni? Apa faedahnya wrapper ni? Bila awak panaskan heater ni, heater tu akan panaskan aluminium block. Ceritanya kita nak dapatkan temperature of the aluminium block. Kalau tak ada wrapper, apa jadi? Heat loss. Heat akan loss to surrounding ataupun heat daripada surrounding akan masuk. So, kita nak pakai benda yang heat insulator. So, heat insulator apa agak-agak? Aluminium foil ke paper? Paper. Which one? Paper, bagus. So, bila kata paper, yang ni confirm salah dah. Kita boleh buang dah. Tak ada masalah, buang. So, kita akan pakai tissue paper. Tissue paper. Sebab dia bagi dua pilihan je, kita pilih tissue paper tu. Explanation of tissue paper, because it is a heat insulator. Because it is a heat insulator. Okay, selesai. Next. Pelapik, liner. Liner ni pun, kita nak pakai heat insulator ke kita nak pakai heat conductor? Insulator. Insulator. Sebab kalau tak, nanti heat tu akan turun bawah. Elok, heat tak boleh keluar kiri kanan dah. Heat turun ke bawah pula, tak pasal-pasal. So, kita nak heat insulator juga. So, kita akan pakai apa ni? Kita akan pakai copper ke asbestos agak-agak? Asbestos. Kita akan pakai asbestos. Terus dapat dah jawapan dia. Kita akan pakai asbestos. Tulis asbestos. Bila dah dapat jawapan macam tu, dah dapat clear jawapan, tulis jawapan lain pula. Kita akan pakai oil. Lepas tu kita akan pakai, jangan tulis 48 watt. Jangan tulis 48 watt. Sebab apa? Sebab heating power, dia nilai dia adalah continuous macam saya cakap tadi. 0 watt, 1 watt, 2 watt, 3 watt sampai infinity. Maknanya nilai tu continuous. Bila continuous, kita tak nak nilai yang spesifik macam tu. So kita nak kualitatif. Kita nak apa? Nak high ke nak low? Kita nak high ke nak low? Kita nak high power. Kita nak high power. Lepas tu barulah kita goreng. Liner asbestos, nampak? Macam saya cakap tadi, dalam kes ni, kita boleh pakai juga heat insulator ni. So tulis kat situ. It is a heat insulator. Okay, heat insulator. Kalau rasa macam, nak buat jawapan lain tak apa, tulis jawapan lain. Apa dia asbestos ni? Bila kata heat insulator, apa lagi contoh asbestos? Asbestos maksudnya dia lambat panas. Maknanya bila kita panaskan dia, lambat dia jadi panas. Bila lambat jadi panas, kita panggil dia sebagai it has higher specific heat capacity. Maknanya asbestos tu lambat panas, lambat sejuk. Higher specific heat capacity. Higher specific heat capacity, lambat panas. Okay, now.
kita nak ambil oil tadi ni. Liquid in hole. Hole tu hole kat mana? Hole tu hole di mana? Hole tu adalah hole di sini ni. Ada hole kat sini ni. Ada hole. Sebab apa? Sebab bila kita cerita pasal termometer, this is your thermometer, katakan. This is your thermometer. Kalau kita punya lubang aluminium tu ngam-ngam dengan saiz termometer tu. Sekejap, kita buat termometer cantik sikit. This is your thermometer. Okay, this is your bulb. Kalau lubang aluminium tu ngam-ngam dengan lubang termometer tu, apa jadi? Dia elok sebenarnya. Sebab apa? Sebab tak ada heat loss to surrounding. Tapi apa masalah dia? Apa masalah dia? Termometer tu diperbuat daripada apa? Mercury. Tapi dia punya batang tu diperbuat daripada apa? Glass. So bila kata glass, ada friction tu akan menyebabkan glass tu pecah. So kalau tak nak pecah, caranya apa? Caranya termometer tu, lubang yang kita ada ni must be larger than the size of the thermometer. Macam tu, dia akan jadi macam tu. Sebab itulah kita kena pakai retort stand sebab nak pegang termometer tu. Kita tak nak dia punya bulb tu kena bawah ni. Sebab kalau bawah tu kita takut dia pecah. Ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kita ada ruang kat tengah-tengah ni. Ruang ni kalau kita isi apa-apa, dia akan diisi dengan udara. Air is a good heat insulator. Kena ingat benda tu. Air is a good heat insulator. Air is a good heat insulator. So, bila it is a good heat insulator, kalau sini dipenuhi dengan udara, apa yang akan jadi adalah heat yang ada pada aluminium block ni susah untuk sampai kepada termometer kita. So, apa kita nak buat? Kita akan letak a material, apa-apa material yang ada kat dalam ni yang boleh nak transfer heat daripada aluminium block sampai kepada kita punya termometer tadi tu. So, dalam kes kita akan letak liquid lah. Sebab kalau letak solid macam pecah lah kita punya termometer tu, no point juga. So kita letak liquid. So kita letak apa antara liquid tu? Kita akan letak sama ada minyak ataupun air. Pilihan kita. So dalam kes ni kita akan letak minyak. Kenapa kita letak minyak tadi? Because it is a good heat conductor. Bagus. Because it is a good heat conductor. Itu asal usul lah. Itu cerita dia lah. Kan? Kalau saya nak bagi jawapan je boleh, tapi itulah explanation dia. Power of immersion heater. Kita nak high power ke low power? Dalam kes ni dia kata high power lah. Kenapa nak high power? Produce large amount of heat. Produce large amount of heat boleh. Tulis. Produce large amount of heat. Large amount of heat boleh. Apa lagi? Kita akan cakap produce heat. Heat in a shorter time boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay. Dapat 8 markah. Markah ke-9 is your choice. So, awak akan tulis itu. I choose. In this case, kita dah dapat jelas dah. I choose Y. Because. Tulis sama-sama Because. Yang pertama. Use tissue paper. Wrap with tissue paper. Okay, number 2 kita kata liner, asbestos liner. Asbestos liner. Number 3 kita ada oil, use oil in hole. And number 4 high powered immersion heater. High powered immersion heater. Okay, now, antara kesilapan pelajar juga yang biasa student buat, apa yang dia akan buat adalah dia kata because the aluminium block is wrapped with tissue paper. Titik dia tulis. Lepas tu tissue paper is a good heat insulator pula. Dia tulis pula explanation itu. Tak payah tulis explanation dah, buang masa. Tulis awak punya karakteristik aspek ni saja. Karakteristik saja. Tak perlu explanation dah. Explanation awak dah bagi kat atas. Maka ke-10 adalah justification awak. Kenapa awak ambil benda tu? Justification tu ambil kat mana? Ambil kat awak punya karakteristik ni tadi. Okay.
Kalau laju sangat bagi tahu Okey. Next, kita akan pergi kepada ni. Ni. Ini soalan decision making juga. Ni saya kata pasal transformer tadi ni. Untuk transformer ni dia kata apa? Diagram 10.2 shows how a model of an electric transmission system can be set up in a laboratory. The model consists of power station that generates 12 volt of alternating current. Power station generates 12 volt of alternating current that transmits the electrical energy to the users using transmission wire and transformer P, Q and R. Okay. Tengok Dia bagi kat sini 12 volt. Dia bagi kat sini 24 volt. Dia current tu akan flow macam ni lah. Dia akan flow macam ni. 12 volt. Naik sini 24 volt. Lepas tu sini akan jadi 8 volt. Sini akan jadi 6 volt. Nombor-nombor tu spesifik. Dan bila kita cerita pasal transformer, nak to change the amount of voltage, caranya adalah kita akan change the amount of number of turn of coil. Bila dia bagi nombor spesifik macam ni, 12 nak pergi 24. 24 nak pergi 8. 24 nak pergi 6. Awak punya bilangan lilitan your amount of number of turns of coil dekat primary dengan secondary pun kena spesifik juga. Ni saya cakap tadi. Walaupun benda ni nombor, tapi nombor ni adalah nombor yang spesifik. Bila spesifik awak kena bagi tahulah. Maknanya dekat primary awak nak berapa, dekat secondary awak nak berapa. 8.55, 5 minit lagi. 5 minit lagi kalau kita nak explain. Okay, ikat video soalan ni. Sebab soalan ni panjang sikit. Kalau nak explain dia akan jadi panjang sikit. Saya perlu masa sikit. Okay, kita pergi soalan lain. Okay, soalan lain. Pergi soalan lain. Ni. Soalan-soalan macam ni sebab masa suntuk dah. Kita pergi soalan lain. Sebab soalan tadi tu nak kena explain kenapa jadi macam tu. Okay, now. Kita tengok soalan mana ni? Ni soalan negeri Selangor. Soalan negeri Selangor. Soalan negeri Selangor. Kita ada dalam 4 minit lagi lebih kurang. Jadi kita pilih je lah. Okay, now. Table 2 shows the characteristics of a thermal cooker. Thermal cooker. You are required to determine the most suitable thermal cooker that can be used to keep food warm for a few hours. Ini dia punya ceritanya. To keep food warm in a few hours. Tolong underline benda ni. Kenapa underline benda ni? Sebab yang pertama, awak nak cari karakteristik yang kena dengan apa yang dia nak. Yang kedua, awak tak boleh guna lagi perkataan ni dalam jawapan awak. Okay. Explain the suitability of each specifications. Choose the most suitable thermal cooker and give reasons for your choice. Okay, now. Thermal cooker. Tak ada gambar thermal cooker ni. Thermal cooker ni. Kita ada penutup, kita ada inner port, kita ada space S, kita ada periuk luar, outer port. Okay. Okay, material used for the inner port. Okay, kita cari benda yang confirm kita tahu dulu. Kita cari benda yang confirm kita tahu dulu. Apa lagi nak test? Yang mana satu awak rasa confirm awak tahu? Mana satu yang awak rasa confirm awak tahu? Nak ambil mana? Stainless steel. Nak yang contoh, katakanlah ini tak sure katakan. Aluminium ke stainless steel? Tak sure. So mana lagi selain daripada ni? Katakanlah kalau saya nak contohnya bahan, okay, material used for the outer port. Used for the outer port. Kita nak pakai iron ke kita nak pakai plastik? Kita nak pakai plastik. Iron ke plastik? Iron. Iron ke plastik, outer port. Kalau kat rumah awak ada pressure cooker contohnya, dekat luar tu kita tak pakai iron. Kita pakai plastik. Kenapa kita pakai plastik? Sebab plastik is a good heat insulator. Kalau pakai iron, apa yang akan jadi adalah iron tu akan menyebabkan heat tu akan keluar. Macam kalau awak kata bayangkan contohnya awak bayangkan periuk nasi contohnya. Periuk nasi kan dia metal, awak cakap. Kenapa tak pakai metal? Sebab tu saya kata tadi awak kena underline apa yang dia nak ni. Dia kata to keep food warm for a few hours. Maknanya benda tu kena pastikan dia boleh maintain the heat inside the pot tadi tu. So maknanya kita nak outer layer tu must be heat insulator. Kita tak nak bagi heat conductor. So bila nak heat insulator kita akan pakai plastik. So bila kita pakai plastik, semua yang besi tu kita buang. Tak kisahlah awak nak start kat mana dulu. Contoh awak nak start dekat sini dulu pun boleh, ikut awak, tak ada masalah. So ikut mana yang awak rasa confident. Okay, next. Kita nak pakai air ke kita nak pakai vacuum? Kita nak pakai air ke kita nak pakai vacuum? Air ke vacuum?
Tak sure. Okey, tak sure tak apa, tak ada masalah. Next. Lapisan dalam periuk disalut dengan inner layer of inner pot coated with black paint ke shiny paint? Black. Black paint ke shiny paint? Okay, now. Black. Apa faedah dia? Kalau kata this is your inner pot, ini makanan awak. Kalau black paint, apa yang akan jadi adalah heat daripada makanan tu akan diserap dekat black paint tadi tu. Sebab black paint is a good heat absorber. Kita nak apa? Ingat, kita nak makanan boleh disimpan dalam keadaan panas dalam keadaan masa yang lama. So, bila masa yang lama, apa yang kita akan pakai adalah kita akan pakai shiny paint. Kenapa? Sebab shiny paint is a good heat reflector. Maknanya bila heat tu langgar dekat kita punya inner layer tu, heat tu akan pantul balik ke bawah. Maknanya heat tu tak diserap oleh kita punya pot tadi tu. So, kita akan pakai shiny paint. Black paint is a good heat conductor. Bila kata good heat conductor, maksudnya kalau katakanlah awak ada satu bekas, awak letak makanan, tiba-tiba kat luar ni ada matahari. Awak nak makanan tu panas. So, bila nak panas, apa kita buat? Kita nak makanan tu boleh serap haba daripada luar dengan mudah. Bila serap haba daripada luar dengan mudah, kita akan pakai black paint. Dalam kes tu lah. Tapi dalam kes ni, kita nak haba tu melekat kat dalam ni. Melekat kat dalam ni, tersangkut kat dalam ni, supaya dia tak boleh keluar. Tak boleh keluar, kita akan pakai shiny paint. So, jawapan akhir yang tinggal adalah dekat bahagian R. So, kita akan pakai stainless steel. So, explanation. Kenapa kita pakai stainless steel? Cerita pendeknya, kenapa kita pakai stainless steel? We use stainless steel because it is heat. Tak mudah karat. Tak mudah karat. Not easy to rust. Shiny paint because shiny paint is a good heat reflector. Plastik. Kenapa pakai plastik? Because plastik is a heat insulator. Kenapa kita pakai vacuum? Sebab vacuum is a heat insulator as well. Macam tu je lah. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa masalah? Dah pukul 9 dah pun. Ada apa-apa masalah? Kat kelas tu okey ke? Kalau okey, tak payah cakap lah sebab tak dengar. Angkat tangan cukup. Okey lah tu kot. Okey, thank you. So, that's all for today. So, our session today is being recorded. So, insyaAllah nanti saya akan upload recording ni ke dalam YouTube yang saya buat.